Yang Berhormat Datuk Speaker Sila duduk. Hadirin yang berhormat, Dewan mula bersidang. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memerintah sekalian alam. Rahmat dan keselamatan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta rasul Allah sekalian. Ya Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Engkaulah Tuhan kami yang bersifat dengan setinggi-tinggi keadilan, kebijaksanaan dan limpah kemewahan yang telah mengadakan kewajipan dan tanggungan raja pemerintah dan pertubuhan dewan bagi kesejahteraan pergaulan dan pemerintahan manusia yang saksama. Kami sekalian yang telah Engkau berkenan mengangkat kami sekalian bagi menyempurnakan segala pekerjaan dan amanah yang terutama di dalam dewan ini. Kami mohon agar Engkau limpahkanlah berkat Engkau ke atas kami sekalian yang berhimpun di sini. Kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu yang menyuluhkan dan memimpinkan kami pada ketika berunding dan menimbang segala perkara yang datang di hadapan kami dengan suci hati, keadilan dan amanah secara yang meninggikan kehormatan dan menzahirkan kebesaran Engkau, Ya Allah, bagi menambahkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh negeri Perlis dan sekalian penduduknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemasyuran oleh Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang berhormat sekalian, buat kali kedua pada tahun ini kita bersidang dalam tempoh Pelan Pemilihan Negara. Justru saya ingin mengingatkan agar kita semua dapat mematuhi SOP yang berkuat kuasa bagi memastikan persidangan sepanjang 3 hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga ingin memaklumkan bahawa buat julung kalinya persidangan Dewan Undangan Negeri Perlis pada kali ini disiarkan secara langsung melalui platform Facebook Pejabat SUK Perlis. Pelaksanaan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan ini untuk meningkatkan ketulusan, accountability dan transformasi digital. Dengan tersedianya persidangan Dewan pada kali ini secara maya, saya berharap seluruh rakyat, terutamanya rakyat Negeri Perlis, mendapat maklumat secara terus mengenai pembangunan Negeri Perlis. Untuk maklumat Dewan, pihak pentadbiran telah menerima permohonan daripada Yang Berhormat Datuk Ismail bin Kasim, Adun Tamun Tulang, dan Yang Berhormat Tuan Nur Azam bin Karab, Adun Kuala Perlis untuk tidak hadir persidangan ini kerana mereka berdua merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Saya telah membenarkan kedua-dua permohonan tersebut. Di kesempatan ini, saya ingin menerangkan kepada ahli yang berhormat sekalian tentang aturan perjalanan mesyuarat Dewan kita untuk hari ini. Sejurus selepas ini, kertas-kertas Dewan yang telah disenaraikan dalam buku perintah mesyuarat Dewan akan dibentangkan di atas meja mesyuarat tanpa dibahas, selaras dengan peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap Dewan. Sekiranya ahli yang berhormat ingin menyentuh sebarang perkara berhubung mana-mana kertas berkenaan, ia bolehlah dibangkitkan semasa perbahasan kelak.
Setelah ketah-ketah Dewan dibentangkan, soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh ahli yang berhormat sekalian akan dijawab oleh pihak kerajaan mengikut turutan seperti di dalam kertas perintah mesyuarat Dewan. Soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Kasim dan Yang Berhormat Tuan Nur Azam bin Karab akan dijawab secara bertulis. Dewan kemudiannya akan berhenti rehat sebentar dan apabila disambung semula, usul anggaran pembangunan negeri Perlis tahun 2022 dan rang undang-undang perbekalan tahun 2022 yang kedua-duanya membentuk anggaran bajet negeri Perlis bagi tahun 2022 akan dibentangkan secara serentak oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Setelah Yang Amat Berhormat Menteri Besar selesai membentangkan anggaran bajet negeri Perlis bagi tahun 2022, persidangan pada hari ini akan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada ahli yang berhormat sekalian untuk meneliti anggaran bajet tersebut dan membuat persidangan untuk perbahasan pada esok hari. Saya akan membentukkan tempoh masa kira-kira 25 minit setiap seorang untuk ahli yang berhormat berbahas pada hari esok. Untuk maklumat ahli yang berhormat dan hadirin sekalian, minuman pagi dan makan tengah hari akan dihidangkan di atas meja yang telah disediakan. Bagi meminimumkan bilangan orang semasa minum pagi dan makan tengah hari, telah ditetapkan supaya semua ahli yang berhormat berada di ruangan yang telah disediakan di ruang lega bilik gerakan 1. Manakala hadirin yang lain akan dapat minum di aras 3 dan 4. Sekian. Kertas-kertas Dewan yang dibentangkan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Yang berhormat Datuk Speaker, seketita saya membentangkan di atas meja mesyuarat kertas-kertas Dewan Bilangan 2 tahun 2021 hingga bilangan 13 tahun 2021. Soalan-soalan lisan. Soalan-soalan lisan dipersilakan Yang Berhormat Sanglang. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berhormat Datuk Speaker berbaju hijau, soalan saya nombor 2. Yang berhormat Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Speaker, sehingga 6 Disember 2021, seramai 44 orang pesakit mendapat jangkitan COVID-19 semasa berada di wad. Dan 21 orang daripada mereka telah meninggal dunia. Dan punca jangkitan yang dikenal pasti itu adalah berpunca dari peneman, kontak rapat pesakit dan dari pesakit lain yang dijangkit. Tiada kes dikenal pasti berkaitan dengan petugas kesihatan. Dan hasil siasatan mendapati sebab utama penularan penjangkitan disebabkan oleh ketidakpatuhan kepada SOP sama ada semasa berada di hospital atau di luar kawasan hospital, serta kesesakan hospital yang teruk semasa kemuncak wabak. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan tambahan Yang berhormat Datuk Speaker. Rungutan daripada pesakit apabila dibawa masuk ke unit kecemasan, dibuat swab test. Selepas swab test, sebelum mendapat keputusan, semua pesakit itu dikumpul sekali, yang menyebabkan pesakit yang tidak positif COVID pun dia jadi positif, menyebabkan ramai pesakit yang takut nak ke hospital. Minta pandangan Yang berhormat. Yang berhormat Salang, memang kebanyakan yang orang-orang yang menerima swab test dia pergi ke hospital, kebanyakan dia tak ikut SOP yang ditetapkan oleh hospital.
Jadi akan menjadikan COVID-19 tu berebak ke orang lain yang semasa bertunggu di situ. Sebab dia orang ni nak rapat sangat, nak cepat sangat. Sebab COVID test ni kalau di hospital dah beratur dengan jarak yang 1 meter untuk nak ikut SOP. Itu saya. Yang Hormat Datuk Speaker, soalan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Hormat tinggi-tinggi. Kalau kita tengok maklumat daripada Yang Hormat, 44 pesakit yang mengalami sakit yang lain tapi baru dirawat akhirnya dijangkiti dengan COVID. Adakah ada perancangan di pihak Yang Berhormat untuk supaya orang kata hospital COVID diadakan ataupun yang kita ada tempat-tempat yang pusat kuarantin di mana pesakit COVID diasing kalau boleh paling minimal lah untuk ditempatkan di HTF supaya mengelakkan perkara begini diulangi lagi. Sebab saya dengar rungutan memang banyak rungutan Yang Hormat Datuk Speaker, sampai ada satu macam mana Yang Hormat Salam beritahu tadi, orang jadi takut lah ni nak pergi hospital. Kalau boleh nak elakkan sama sekali untuk pergi hospital kerana bimbang dijangkiti COVID. Terima kasih Yang Hormat Speaker. Soalan tambahan Datuk Speaker. Okey, berapakah jumlah mereka yang meninggal dunia ini adalah merupakan mereka yang menjana sumber pendapatan untuk menyokong keluarga, dan apakah tindakan kerajaan negeri dalam membantu mereka yang menyokong keluarga mereka? Terima kasih. Okey, untuk YB yang pertama YB senang mendirikan hospital COVID-19 tu, saya rasa di Perlis kita di hospital Tunku Fauzah kita dapat cover juga pesakit yang dijangkiti COVID-19 buat masa ni. Lepas tu kerana kita hantar yang jangkitan COVID yang bukan serius, mungkin kita akan hantar ke PKRC yang kita sediakan. Yang kalau menghadapi pesakit COVID-19 yang serius, kita akan bagi hantar dia ke hospital untuk kita bagi pihak petugas kesihatan untuk mudah untuk memberi rawatan kepada dia orang. Jadi itu jadilah ada orang dia tak mau ke hospital sebab dia takut hospital, dia nak ke PKRC, tapi kita dua-dua ada cuba kita nak jaga kesihatan dia. Jadi kita hantarkan dia ke hospital untuk kemudahan petugas-petugas untuk mengubatikan dia sahaja. Itu yang untuk bagi Indragaya, figure-figure yang bagi Indragaya kita akan nanti menjawab dan melalui lisan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Guasanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Untuk Speaker. Soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk Speaker, melalui data yang diterima daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ataupun JKPTG, jumlah kes yang belum selesai bagi tahun 2000 sehingga 2020 adalah 336 permohonan dengan nilaian berjumlah ringgit Malaysia 26,224,694 dan 72 sen setakat 31 Oktober 2021. Kes-kes yang belum diselesaikan ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Yang pertama, permohonan tidak lengkap. Contoh, tiada salinan geran, kad pengenalan waris atau akuan amanah raya Berhad. Yang kedua, waris-waris bertelingkah atau tiada cara pembahagian ataupun persetujuan antara waris. Yang ketiga, senarai waris tidak lengkap. Yang keempat, waris-waris tidak hadir pada hari pembicaraan. Dan yang kelima, PKP ataupun kuarantin. Oleh itu, pihak JKPTG
telah melaksanakan beberapa langkah penyelesaian. Antaranya ialah yang pertama, menangguhkan perbicaraan bagi memberi peluang untuk waris berbincang dan mencapai persetujuan. Kedua, bagi penyelesaian sementara membuat lantikan pentadbir bagi harta pusaka semati supaya terdapat pihak yang diberikan autoriti perundangan bagi menguruskan harta semati sementara mendapat penyelesaian bagi menguruskan harta semati sementara mendapat penyelesaian bagi menguruskan harta semati untuk isu berbangkit mengikut kes. Ketiga, pihak jabatan juga sentiasa komited dalam memberikan khidmat nasihat dan pandangan kepada waris-waris dalam mencari penyelesaian terbaik bagi pengurusan kes pusaka yang dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat. Perkara yang kedua adalah berhubung daripada Amanah Raya Berhad, Cawangan Kanga pula, jumlah fail yang aktif sehingga Disember 2020 adalah berjumlah 326 fail dengan jumlah ringgit Malaysia 9,132,094 ringgit. Beberapa kaedah dan penyelesaian yang diambil oleh Amanah Raya Berhad untuk menyelesaikan isu ini di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, kawalan pemantauan dalaman pentadbiran dilakukan secara bulanan. Data-data fail aktif dan matang sentiasa dikemaskini dan dipantau oleh Amanah Raya Berhad. Yang kedua, usaha-sama dengan pihak ketiga ataupun agensi terutamanya bagi mendapatkan maklumat aset semati sekaligus mempercepatkan proses pentadbiran di Amanah Raya Berhad. Antara agensi yang terlibat adalah ASNB, Bank Komersial, Bursa Saham, KWSP dan Tabung Haji. Dan yang ketiga, tanggungjawab sosial melalui bahan dan perkongsian maklumat bersama masyarakat awam terhadap kesedaran pengurusan harta pusaka diberikan secara percuma sama ada melalui media sosial, ceramah, melalui kaunter perkhidmatan dan lain-lain. Sekian. Soalan tambahan untuk speaker. Terima kasih. Banyak berhormat berseri di atas penjelasan berkaitan dengan kes-kes tuntutan kepada harta pusaka. Jadi kalau kita lihat apa yang diberitahu oleh Berhormat Seri bahawa 336 permohonan yang sedang dituntut dan belum diselesaikan lagi. Itu yang kita tahu. Dan banyak lagi permohonan-permohonan yang belum dibuat pada saya lah. Kan? Kalau kes di Amanah Raya 36 kes yang melibatkan jutaan ringgit. Apakah yang berhormat rasa dan setuju dengan saya bahawa ramai lagi penduduk-penduduk belum mengetahui ke mana harus mereka pergi untuk memula langkah yang pertama menyelesaikan masalah tuntutan harta pusaka ini. Yang kedua, sama ada di sana berlaku birokrasi ataupun kelambatan proses yang menyebabkan penduduk ini permohonan dibuat ni merasa cemuih ataupun mereka tak mengulang lagi. Jadi kita mohon juga supaya kerajaan dengan agensi berkaitan Jabatan Tanah ASB ini, Amanah Raya ini supaya mempermudahkan borang-borang, mempermudahkan permohonan mereka ini. Mohon komen. Terima kasih Yang Berhormat Gua Sanji. Memang saya setujulah dengan pandangan daripada Gua Sanji, iaitu masih ramai orang yang tidak memahami proses harta pusaka yang saya rasa kebanyakannya masih tidak mengetahui dan tidak mahu mengetahui. Dan apabila berlaku kematian, baru waris-waris akan mengambil beberapa langkah untuk mendapat hak harta pusaka. Jadi seperti mana yang saya telah maklumkan tadi, berbagai langkah telah dibuat. Dan untuk makluman Yang Berhormat Gua Sanji dan semua ahli yang berhormat, ada online, contohnya daripada JKPTG dan Amanah Raya Berhad, ada melalui online
untuk kita kata memudahkan proses. Berkenaan dengan birokrasi, saya rasa kalau ada pun mungkin tak banyak, kan? Sebab apa, proses ni memang dia rumit. Dia melibatkan waris, bertelingkah di antara waris, saudara waris tidak lengkap, waris tidak hadir pembicaraan. Jadi benda-benda inilah yang kadang-kadang menyebabkan kelambatan proses di Amanah Raya Berhad dan di JKPTG. Dan sebagai makluman, di Mahkamah Syariah cuma dia boleh mengesahkan waris saja dan akan dibawa kepada pihak yang pertama untuk menguruskan ada pesaka atau pesaka ini adalah yang pertama Mahkamah, yang kedua JKPTG, dan yang ketiga adalah Amanah Raya Berhad. Sekian. Silakan Yang Berhormat Senang. Yang Hormat Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Senang. Yang Hormat Speaker, untuk makluman, pihak NPK tidak mempunyai data bilangan sekolah dan lain-lain bangunan kerajaan di negeri Perlis yang masih belum mendapat CFO ataupun CCC. Ini kerana kelulusan plan dan pembinaan bangunan-bangunan sekolah dan bangunan kerajaan lazimnya tidak melalui proses kelulusan kebenaran merancang oleh pihak NPK. Pembinaan sekolah dan lain-lain bangunan kerajaan di negeri Perlis lazimnya diselia secara langsung oleh pihak Jabatan Kerja Raya dan pensijilan bangunan setelah siap juga diberikan oleh pihak JKR. Prosedur dan proses kelulusan plan bagi projek pembinaan bangunan-bangunan kerajaan di bawah seliaan JKR adalah menggunakan pakai peruntukan Seksyen 20A Akta Perancangan Bandar dan Desa. Antara usaha yang dijalankan bagi mengatasi permasalahan ini, pegawai penguasa ataupun SO projek seperti JKR dan lain-lain agensi teknikal yang berkaitan dengan projek berkenaan boleh mengeluarkan sijil perakuan siap kerja ataupun CPC terhadap pembinaan bangunan sekolah dan lain-lain bangunan kerajaan yang dikawal selia oleh jabatan atau agensi masing-masing berdasarkan pertimbangan jabatan ataupun agensi terlibat. CPC ini berfungsi bagi menggantikan CF ataupun CFO atau CCC yang dikeluarkan bagi cadangan pemajuan yang melalui proses kebenaran merancang di peringkat PBT. Sekian, Alhamdulillah. Yang Hormat Datuk Speaker, soalan tambahan. Yang Hormat tidak menjawab soalan saya. Saya nak tahu berapa lagi bangunan yang belum dapat CCC atau CF ni. Kalau kata portfolio yang lain tu sama-sama collective responsibility kan, Yang Hormat boleh tanya kepada JKR dan sebagainya, ESCO sebelah. Ya. Baik, terima kasih Yang Hormat Senang. InsyaAllah saya akan bagi figure tu secara detail. Cara bertulis, insyaAllah. Silakan Yang Hormat Indra Kayangan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 5. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Kayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Speaker, keluaran dalam negeri kasar KDNK per kapita negeri Perlis adalah ringgit Malaysia 23,598 pada tahun 2020, iaitu terdapat pengurangan sebanyak RM1,923 berbanding tahun sebelumnya. Antara langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan negeri adalah dengan menggalakkan kemasukan pelaburan swasta dan menangani isu kos sara hidup melalui program-program pembangunan modal insan untuk meningkatkan pendapatan rakyat di negeri Perlis ini. Kerajaan negeri sangat komited dalam menyediakan infrastruktur yang terbaik untuk menyokong kawasan perindustrian Lembah Cuping, iaitu CIVIA, seperti Perlis Inland Port yang merangkumi komponen bonded road, railway, spur line dan flyover, bekalan gas serta bekalan elektrik bervoltan tinggi untuk menggalakkan pelabur memilih CIVIA sebagai tempat yang sesuai dan tepat untuk melabur. Pembangunan sanglang
integrated jetty juga dijangka akan dapat menambah satu lagi keunikan Syria sebagai salah satu kawasan perindustrian di negeri Perlis. Dan sehingga tahun 2021 pada bulan November, terdapat 5 pelabur yang komited di Syria iaitu Malaysia Resources Corporation Berhad bagi pembangunan kilang Jabil Sekut, Biotech Bernas Processing Sdn Berhad, NextGen Oil Sdn Berhad, Universiti Kuala Lumpur, Asia Sustainable Transportation Institute dan Mutiara Perlis Sdn Berhad sebagai operator kepada PIP dengan 2075 peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Perlis. Di samping itu, Kerajaan Negeri Perlis telah memperkenalkan pakej insentif rangsangan pelaburan pasca COVID-19 yang berkuat kuasa melalui 1 Februari 2021 sehingga 30 Disember 2022 bagi meningkatkan kemasukan pelabur ke negeri Perlis dan kemasukan pelabur-pelabur swasta ke negeri Perlis secara tidak langsung akan dapat menyediakan peluang dan ruang pekerjaan kepada rakyat. Dan seterusnya bagi meningkatkan kos sara hidup rakyat di negeri Perlis. Kerajaan negeri juga tidak lupa untuk memberi sokongan berbentuk inisiatif keuangan, kit kelengkapan dan bekalan benih kepada para peniaga kecil, usahawan serta usahawan tani. Selain itu, kerajaan juga aktif bekerjasama dengan pihak ketiga seperti pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, khususnya dalam program peningkatan modal insan melalui program sederhana latihan keusahawanan. Juga bantuan keuangan pada kaum ibu bagi golongan B40 termasuklah insentif kepada syarikat yang mewujudkan perniagaan. Bagi memastikan perancangan pembangunan ekonomi negeri dapat dilaksanakan dengan teratur, kerajaan negeri telah dan sedang untuk merangka satu inisiatif kebangkitan yang akan menterjemahkan strategi dan langkah mengorak ke arah kestabilan ekonomi pasca COVID-19 sebagai salah satu perancangan jangka masa dalam jangka masa selama 4 tahun bermula pada tahun ini hingga ke tahun 2025. Melalui rangka pembangunan rancangan struktur negeri, kerajaan negeri telah menggariskan strategi dan projek flagship bagi mencapai sasaran kadar purata pertumbuhan KDNK negeri sebanyak 5% bagi mencapai KDNK sebanyak 7.8 bilion ringgit pada tahun 2030, di mana pemantauan pelaksanaan rangka ini diadakan sebanyak 2 kali setahun bagi memastikan perancangan pertumbuhan berada di landasan yang tepat. Silakan Yang Berhormat. Soalan tambahan Yang Berhormat. Okey, saya ingin tahu setakat ini berapakah pencapaian dengan semua inisiatif dan juga usaha yang telah dijalankan. Terima kasih. Bagi menjawab soalan tersebut, ukuran yang tepat kita lihat kepada kejayaan lah. Ya. Kita melihat kepada kalau sektor perkhidmatan, kita terdapat pada implikasi keuangan yang mana melibatkan majikan. Tetapi suka saya katakan bahawa kerajaan negeri sangat prihatin dan saya pinjam maklumat yang berkaitan sektor yang paling popular lah yang dapat membantu dari segi peningkatan KDNK per kapita dan juga kos sara hidup rakyat, iaitu sektor pertanian dan juga perikanan juga keusahawanan. Kerana dalam sektor ini kita boleh mengajak ataupun mendidik rakyat supaya lebih berdikari dengan menggunakan apa yang mereka ada. Contohnya mereka aktif dalam aktiviti pertanian. Ya. Mereka aktif untuk wujud sebagai usahawan secara online dan sebagainya, dan ini secara tidak langsung meningkatkan modal insan, pembangunan modal insan untuk meningkatkan pendapatan rakyat di negeri ini. Dan untuk persentage yang lebih tepat, saya akan beri jawapan lebih detail selepas ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Sanglang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8.
Maafkan saya. Terima kasih Yang Berhormat Sang Lang. Saya jawab bersekali lah dengan soalan nombor 11. Yang Berhormat Datuk Speaker, lokasi lama Sekolah Kebangsaan Cuping telah pun disahkan sebagai kawasan yang tidak selamat untuk diduduki berikutan kepada keadaan struktur bangunan yang tidak selamat disebabkan ancaman tanah runtuh bukit oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Pada masa ini tiada perancangan khusus lah untuk memindahkan penduduk kampung bawah bukit dilakukan selain daripada kita mulakan dengan pemindahan Sekolah Kebangsaan Cuping ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air yang telah dilaksanakan pada September 2021 dengan pemindahan semua prasarana yang diperlukan. Proses pemindahan berjalan lancar atas kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Kerja Raya serta kedua-dua buah sekolah yang terlibat. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada dua jabatan tersebut, Jabatan Pendidikan dan Jabatan Kerja Raya kerana sangat komited untuk membantu Sekolah Cuping melakukan penyeraian dan pemindahan pelajar. Proses pemindahan telah pun selesai dan murid kedua-dua sekolah berkenaan telah pun memulakan sesi persekolahan mereka di lokasi baru yang lebih kondusif dan selamat. Dan selain itu, bagi mengelakkan lokasi berkenaan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, kita menunggu keputusan daripada bahagian aset Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan bangunan tersebut di masa akan datang. Dan kita sedang menantikan keputusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Memandangkan tanah lokasi berkenaan adalah hak milik Putrajaya Tanah Persekutuan, maka urusan kegunaan tanah berkenaan selepas ini akan ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi suka dimaklumkan juga bahawa permohonan peruntukan untuk perolehan tapak gantian telah pun diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi dalam RMK 12 Rolling Plan 2. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan tambahan. Kalau yang sebagaimana soalan, saya tengok soalan Yang Berhormat Sang Lang tadi, dari segi penduduk di kampung tu, kalau dikatakan bahawa kawasan tu tak selamat, adakah hanya kita tengok sekolah saja? Bagaimana dengan penduduk kampung tu? Dan juga ada rumah dekat tu dan ada masjid. Jadi kita bimbang juga dari segi keselamatan penduduk setempat. Bagaimana dengan tindakan kerajaan untuk menjaga keselamatan penduduk yang terbabit? Terima kasih. Seperti yang saya telah katakan tadi, Yang Berhormat Sena, kita sekarang masih lagi belum ada perancangan khusus untuk pemindahan. Namun sekiranya ada laporan ataupun aduan bagi isu-isu sama ada dari segi keselamatan, kita lihat pada mungkin ada pergerakan tanah dan sebagainya yang melibatkan pada keselamatan penduduk, dan saya yakin dan percaya kerajaan negeri tidak akan berdiam diri dan insya-Allah akan ada tindakan-tindakan segera bagi membantu penduduk, dan kita akan berbincang mengenai perkara ini dengan lebih lanjut kerana perkara ini bukan perkara yang kecil yang melibatkan pendudukan dan pemindahan dan sebagainya, dan saya yakin dan percaya jika isu ini timbul menyebabkan kesihatan penduduk, because safety is priority pada kerajaan negeri, dan satu tindakan drastik ataupun yang lebih efektif akan dilaksanakan di pihak kerajaan negeri. Terima kasih. Silakan. Soalan tambahan Yang Berhormat Datuk Speaker. Okey, memandangkan perkara ini bukan pemindahan sekolah ini bukan suatu perkara yang kecil, boleh tak kami dapatkan laporan lengkap ketidakselamatan sekolah lama di Cuping ni? Selain daripada itu, Yang Berhormat tidak menjawab soalan saya di mana perkembangan berkenaan dengan lokasi baru. Kami nak tahu di manakah lokasi baru yang telah dikenal pasti, dan juga jumlah kos untuk sekolah gantian termasuk pampasan kepada mana-mana pihak yang terlibat. Terima kasih. Itu soalan saya nombor 11 yang sepatutnya dijawab bersama. Terima kasih. Yang Berhormat Yang Berhormat Indra Kayangan, saya rasa kawasan beberapa perjumpaan mesyuarat telah pun melibatkan penduduk dan juga YB kawasan sendiri hadir. Dan saya juga turut hadir bersama yang YB Siti Berni, Esko Perpaduan, dan kami duduk bersama dengan penduduk dan juga Jabatan Pendidikan dan juga jabatan-jabatan yang terlibat seperti JKR
geosains dan sebagainya untuk melihat keadaan sekitar yang kita pada rasa saya memang tidak selamat. Kerana di sekolah tersebut kita juga ada asrama. Asrama yang berdekatan dengan lokasi yang merupakan red spot yang telah pun dipagari. Tetapi berkemungkinan kita tak tahu. Malang tak berbau, kita tak tahu bila. Bila saya letak prioriti itu pada keselamatan, maknanya jika ianya mungkin terjadi seperti mana berlaku di Camp Oran, di Perlis, kita tak mahu ianya berlaku di SK Tuping. Jadi kita ambil inisiatif segera untuk menyuraikan pelajar-pelajar dan sehinggalah bangunan baru disediakan. Dan bagi kos sekolah gantian seperti mana yang diminta oleh YB, peruntukan bagi perolehan tanah pun telah pun diluluskan oleh unit perancangan ekonomi RM ke-12, iaitu kos pembinaan bangunan sekolah akan diangkat ke RP3. Dia merujuk kepada Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan bilangan 1 2003. Keputusan rundingan ini hendaklah diklasifikasikan sebagai dokumen terperingkat iaitu sulit, sehinggalah pengambilan tanah berkenaan diwartakan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 8 pengambilan tanah 1960. Sebenarnya itu jumlah kos bagi perancangan sekolah gantian adalah sulit sehingga urusan perwataan tanah selesai. Dan berdasarkan kepada libat urus JMG pada Mei 2021 yang lalu, JMG memaklumkan bahawa pihaknya akan melaksanakan kajian seperti mana yang diputuskan dalam MJM. Proses kajian ini akan mengambil masa 6 bulan dengan anggaran peruntukan sebanyak 2.5 juta yang mana akan dipohon melalui kerajaan persekutuan. Walau bagaimanapun, berdasarkan semakan bersama JMG KPPP pada 23 November 2021, permohonan bagi pelaksanaan kajian tersebut tidak diluluskan. Namun status ini sedikit banyak memberi kesan kepada proses perwataan, memandangkan kerajaan negeri akan menggunakan laporan kajian tersebut sebagai rujukan dalam mewartakan kawasan tersebut sebagai kawasan tidak selamat serta membuat perancangan masa hadapan bagi kawasan dan penduduk yang terlibat. Yang berhormat, saya ingat kita nak mempercepatkan. So, saya input Yang Berhormat Songlang mukakan soalan. Maaf, Yang Berhormat Gua Sandi. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Gua Sandi. Secara keseluruhannya, nilai pembangunan dan kemajuan infrastruktur tempatan, kemudahan dan bantuan rakyat untuk DUN Guarsanji berjumlah 1.413 juta ringgit. Itu dari segi nilai. Dan dari segi pecahannya pula, di dalam belanjawan 2021 yang lalu, kita telah memperuntukkan 220,000 bagi pembangunan infrastruktur awam desa dan 143,500 untuk program PAMA ataupun program agihan makanan asas bagi penduduk di Gua Sanji yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Dan sebanyak RM31,000 telah diperuntukkan untuk membina rumah baru bagi rakyat yang berada di dalam kategori B40. Dan selain daripada itu, sebanyak RM50,000 lagi diperuntukkan bagi menaik taraf sistem tebatan banjir di Kampung Bohor Kurung Ayam dan menyenggara sistem tebatan banjir di Zon A dan Zon B, ya, Parlimen Arau secara berkala meliputi saliran di tepi Sekolah Kebangsaan Kebudayaan Dewan Sivik Arau, Sekolah Menengah Agama. Ini dia bersambung, dia bersambung dengan dengan Gua Sanji ini.
Dan pihak JKR juga telah memperuntukkan sebanyak RM829,985 bagi beberapa projek penyelenggaraan jalan, lampu hiasan dan lanskap, membaik pulih bumbung masjid dan juga penyelenggaraan lampu isyarat. Manakala Majlis Perbendaharaan Kanga telah pun memperuntukkan sebanyak RM138,912 bagi kerja menaik taraf dan menyenggara lanskap di kawasan Dun Gor Sanji. Terima kasih, Yang Datuk Speaker. Ini silakan Yang Berhormat Senau. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 10. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Senau. Soalannya pun mirip seperti soalan YB Gor Sanji, tetapi lebih menekankan kepada perancangan kerajaan negeri untuk pembangunan DUN di kawasan Sena. Saya ingin maklumkan bahawa memang kita ada perancangan, malah di dalam bajet 2022 ini juga ada perancangan-perancangan kita untuk pembangunan di dalam kawasan Dun Sena. Ada beberapa projek melalui Jabatan Pengairan dan Saliran yang di antaranya akan dilaksanakan ialah yang melibatkan Sungai Repuk. Ini seperti menaik taraf kemudahan dan utiliti di kawasan Taman Tok Peduka, menaik taraf jalan ban litas Sena kepada litar berbasikal dan kawasan rekreasi, menggantikan perangkap sampah sedia ada dan membina tempat pengumpulan sisa pepejal. Selain daripada itu, terdapat juga satu lagi kerja untuk menaik taraf longkang jenis V kepada U sepanjang 400 meter yang akan dilaksanakan di skim pengairan Santan Selatan. Manakala kerja menaik taraf pintu kalang banjir dan meninggikan ban sungai akan dilakukan di Kampung Sena bagi mengatasi masalah banjir. Pihak JKR, ini juga peruntukan kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM2,82,600 bagi beberapa projek yang meliputi pembaikan struktur bangunan serta bumbung pejabat kerajaan yang berada di dalam kawasan Sena dan masjid. Dan saya sendiri telah meminta supaya masjid di Sungai Adam itu dibaiki dan ditambah baik. Dan insyaAllah dalam bajet ini pun sebenarnya kita telah memperuntukkan sebanyak 2 juta untuk memperbaiki dan menaik taraf masjid di Sungai Adam itu. Dan insyaAllah akan dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Selain daripada itu juga peruntukan yang kita berikan dari segi perancangannya di bawah JKR untuk menyenggara sistem salirannya di tepi-tepi jalan, jalan-jalan yang di bawah pengawasan pihak JKR, penyelenggaraan sistem pencahayaan serta lampu jalan dan juga lampu isyarat. Malah di bawah MPK juga ada perancangannya. Ya, kita telah pun pihak MPK telah pun mempunyai plan kebenaran merancang bagi cadangan-cadangan pembangunan yang telah diterima bagi kawasan Dun Sena. Sebab Dun Sena ini adalah merupakan satu dun yang berada di dalam kawasan Pekan. Ya, beberapa buah kawasan perumahan swasta yang terdiri daripada rumah teres berkembar dan sesebuah ini telah diluluskan kebenaran merancangnya di bawah MPK. Juga kita telah merancang pusat perniagaan medan makan yang berkonsepkan kontena
Ini di tapak Pasar Senar tu, yang lama tu. Dan juga cadangan beberapa deretan kedai pejabatnya, kedai dan pejabat yang dibangunkan bersama dengan kawasan perumahan, juga dalam kawasan Senar. Dan sebuah kompleks Jabatan Pendidikan Negeri juga dirancang di Senar. Dan saya juga boleh menambah bahawa kemungkinan besar sebuah sekolah menengah juga mungkin dibina di kawasan Senar. Tetapi ini tertakluk kepada perbincangan yang lebih lanjut, yang lebih spesifik dengan pihak kerajaan persekutuan, khususnya dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selain daripada itu, juga pembangunan yang kita lakukan yang bersifat ad hoc, iaitu yang berdasarkan kepada aduan-aduan yang diterima daripada penduduk tempatan dan juga aduan yang diterima daripada jentera kerajaan di peringkat akar umbi seperti JPKK. Dan ini daripada masa ke semasa, memang kerajaan negeri tidak pernah gagal untuk meluluskannya, termasuk juga permohonan daripada Yang Berhormat sendiri. Tapi ini bergantung kepada keberadaan kewangan kerajaan negeri. Dan biasanya, dan mengikut pengalaman yang saya lalui, tak pernah ada satu lagi pun permohonan yang diterima secara ad hoc daripada Dun Senar sama ada oleh rakyat ke ataupun oleh pihak JPKK dan lain-lain yang tidak diluluskan oleh kerajaan negeri. Terima kasih, Tuan Speaker. Hormat Datuk Speaker, soalan tambahan. Terima kasih kepada Yang Amat Bintong di atas keprihatinan terhadap Dun Senar. Saya menyambut baik apa yang Yang Amat maklumkan tadi tentang akan pembinaan sebuah sekolah menengah. Cuma di penduduk Senar ni kebanyakannya mengadu pasal kita di Senar ni tidak ada satu sekolah menengah yang berstatus harian. Kalau boleh tu sekolah menengah yang berstatus harian lah. Sebab kebanyakan daripada Senar ni dia terpaksa pergi ke sekolah menengah ABI yang agak berjauhan daripada ni. Yang ada sekarang ni sekolah menengah yang asrama penuh ataupun sekolah sukan dan sebagainya, bukan status sekolah menengah harian. Yang kedua, terima kasih tadi yang Umat panjang lebar tentang beberapa yang pembangunan yang telah dilakukan. Cumanya saya nak menyinggung tentang di Jalan Jejawi Pematang depan JPJ tu. Situ memang dah berlarutan dah, masalah banjir kilat. Saya duduk menunggu Yang Amat Berhormat Bintong kuat-kuat ada masuk sekali tentang naik taraf longkang di situ tu, supaya kita sekaligus kita dapat mengatasi masalah yang sekian lama telah dialami oleh penduduk sekitar tu. Kita tengok tu tepi tu taman perumahan, betul-betul tepi ni memang sekali dengan taman perumahan pun agak terjejas. Jadi kita kesian dah berlarutan agak lama. Jadi saya harap supaya pihak kerajaan negeri dapat mempertimbangkan supaya kita dapat menaik taraf longkang sedia ada di Jalan Jawi Sematang untuk mengatasi masalah banjir kilat. Terima kasih, Tuan Speaker. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Senar. Saya nak menambah satu lagi. Dan ini juga termasuk ada disebutkan di dalam bajet yang saya akan bentangkan nanti. Satu jalan baru juga akan dibina. Jalan yang berstatus jalan negeri akan dibina juga di dalam Dun Senar yang akan menghubungkan Dun Senar dengan Dun Tamun Tulang, InsyaAllah. Berkenaan dengan sekolah menengah harian, kita memang dah ada pun seperti sekolah menengah Lailatul Syarin Akashah tu satu, tapi sekolah itu dalam kelasnya yang tersendirilah. Dan sekolah yang kita nak bina ini juga saya akui ini bukannya sekolah yang berstatus sekolah menengah harian biasa. Tapi kita ada sekolah harian biasa seperti sekolah menengah Syed Sirajuddin di Jawi itu. Itu merupakan sekolah menengah harian
biasa. Ialah kita akan tengok faktanya nanti, apakah ada keperluan di sana. Sebab kalau sekalipun ada pelajar daripada SENA yang terpaksa belajar atau dihantar ke sekolah menengah harian di luar SENA, tapi itu mungkin tidak menimbulkan kesulitan yang besar sebab jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau di Kangas, kalau katakan di Indra Kayangan sekalipun, atau terpaksa pergi ke Arau misalnya seperti sekolah Datuk Syekh Ahmad misalnya, tidak begitu jauh. Tanpa kita mengambil perhatian perkara tersebut dan berkenaan dengan masalah banjir ataupun lain-lain yang berkaitan ya di kawasan yang berhampiran dengan JPJ itu, memang itu berada dalam pengetahuan saya. Malah kita seringkali menerima aduan daripada individu-individu tertentu yang memaklumkan mengenai masalah banjir yang berlaku setiap kali hujan lebat. Sebenarnya kita cuba menyelesaikan secara khususnya masalah yang Berhormat sebutkan itu beberapa kali. Saya telah meminta pihak JKR pun untuk pergi turun ke lapangan untuk melihat masalah itu. Tetapi masalah ini sebenarnya yang Berhormat, saya boleh gunakan istilah dia quite systemic. Sebab dia berangkai-rangkai. Dia tidak boleh hanya dengan menyelesaikan mengorek parit di situ sahaja, maka dia akan menyelesaikan keseluruhan masalah yang ada di sana. Bagaimanapun, saya akan meminta sekali lagi pihak-pihak yang berkenaan, seperti JKR misalnya, dan lain-lain agensi yang berkaitan untuk melihat apakah bentuk solusi yang terbaik yang berdasarkan kepada keadaan semasa. Sebab kita tidak boleh mengubah lagi rumah-rumah yang telah dibina. Dan kita tidak boleh lagi mengubah struktur-struktur bangunan seperti JPJ dan kedai-kedai yang dibina di sana. Jadi mungkin ada satu solusi yang kreatif yang kita boleh lakukan bagi mengatasi masalah ini. Kalau tidak sepenuhnya, sekurang-kurangnya meminimalkan masalah yang dihadapi oleh penduduk di sekitar kawasan tersebut. Terima kasih, Yang Datuk Speaker. Ya, Mak. Silakan Wabi Sanglang. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya nombor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Wabi Sanglang. Padi merupakan jenis tanaman yang sangat sinonim dengan keperluan air sepanjang tempoh penanaman hingga mencapai tempoh kematangan. Pengurusan air yang cukup dan sistematik menjadi antara faktor perolehan hasil yang optimal selain daripada faktor-faktor lain seperti benih, pengurusan agronomi, tahap kesuburan tanah dan sebagainya. Di kawasan muda di Negeri Perlis terdapat 23 blok secara keseluruhannya dan 7 blok pengairan telah lengkap dengan sistem pengairan tersier yang dibangunkan di bawah projek Muda 2 tahun 1979-1987. Langkah berikut dilaksanakan oleh pihak MADA memastikan kecekapan pengurusan air untuk melancarkan aktiviti tanaman padi ialah melengkapkan baki 16 blok di kawasan muda dengan sistem pengairan tersier melalui projek pemacu pertanian EPP 10. Pembangunan sistem tersier akan dapat meningkatkan infrastruktur dari 18 meter kepada 30 meter sehektar. Sehingga kini 2 blok telah siap dibangunkan, 2 blok sedang dalam pembinaan, 2 blok dalam peringkat perolehan, iaitu penilaian tender. Sebanyak 6 blok dijangka dibangun dalam tempoh rancangan RMK12, iaitu 2022 hingga 2025, dan 4 blok akan dibangunkan dalam tempoh RMK13, iaitu 2026-2030. Sementara menunggu program-program ini berjalan rancak, pihak MADA melaksanakan penyelenggaraan
ke atas infrastruktur pengairan di kawasan Mada melibatkan kerja-kerja seperti pembersihan air, pemulihan, pengubah struktur, penggal jalan, ladang dan sebagainya. Pelaksanaan ini menggunakan peruntukan mengurus tahunan yang agensi sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih dan berhormat semua. Isu yang sama dan sering berlaku kepada para petani dan juga pesawah. Kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan dengan perancangan dan juga tindakan yang telah diambil dengan memperbanyakkan saliran blok-blok untuk pengairan air kepada para pesawah dan juga petani ini. Namun apa yang kita lihat, kalau kita tambah sahaja banyak, tidak ada penyelenggaraan dia akan mendatangkan masalah yang sama. Kalau kita tengok, parit banyak, sungai yang dibuat GPS pun banyak, sungai GPS, sungai parit Mada banyak, tapi masalah penyelenggaraan tidak berlaku. Akhirnya menyebabkan bila air limpahan banyak, hujan banyak, lepasan air masuk banyak, menyebabkan pengaliran tidak begitu lancar. Menyebabkan padi-padi tanaman, orang yang dah masak rebah, air tak boleh nak keluar, terendam 4-5 hari, maka busuk, rosak. Ini yang berlaku setiap tahun. Sebab itulah penekanan kepada penyelenggaraan tu adalah lebih baik daripada kita tambah saluran yang banyak, menyebabkan masalah yang sama berulang. Mohon yang berhormat komen. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Guru Sanji, terima kasih. Tahun 2021, tahun dikira kurang baiklah untuk kawasan Mada kerana peruntukan dikurangkan oleh kerajaan pusat. Dan saya pun tahu dia juga bahawa pengurus YB Salah dengan YB Kuat Sanji pun ada mohon kepada pengurusi Mada peruntukan kan untuk maintenance. Tapi malangnya pada tahun ni peruntukan yang kita pohon sebanyak 20 juta diluluskan hanya 5 juta. Jadi saya harap tahun-tahun akan datang mungkinlah untuk penyelenggaraan ni kita akan dapat buat dari masa ke masa, dan saya bersama dengan YAB dah dikunjungi oleh pengurusi dan kami pun maklum kepada mereka masalah-masalah mereka, terutamanya petani-petani, dan pihak pengurusi bersama dengan pengurus Besar Mada dan juga timbalannya pun ada bersama. Dan juga dalam mesyuarat ESCO pun saya dah mohon ESCO pangkat Malaysia, saya dah pun mohon peruntukan begitu. Begitu juga YAB baru ni dalam mesyuarat dengan Perdana Menteri, Menteri Besar pun juga mohon. Tujuan dia kita untuk penyelenggaraan ni bukan ada apa, untuk nak bagi lancar di samping program-program yang saya maklumkan tadi. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Datuk Speaker, saya mohon untuk menambahkan sikit maklumat. Silakan Yang Muhammad. Berdasarkan pada soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Gor Sanji. Secara spesifiknya, bagi mengatasi ataupun sebab kenapa banjir ini berlaku apabila hujan lebat di kawasan Gua Sanji ini, terutamanya yang melempahi masuk ke kampung dan kawasan Bendang. Ini adalah disebabkan berlaku pertembungan air di antara sungai yang daripada Perlis ni yang menuju ke selatan dan akhirnya bertembung dengan sungai daripada negeri Kedah dan akan masuk ke dalam satu sungai besar yang sama. Malangnya sungai yang daripada Kedah ini lebih besar dan volume airnya juga lebih besar dan lebih laju, dan kerana itu apabila pertembungan berlaku di antara sungai daripada Kedah ini dengan sungai daripada Perlis, menyebabkan air yang mengalir daripada sungai Perlis ketika hujan lebat tersebut menjadi terencat ataupun dia menjadi lebih lambat, dan kerana itu menyebabkan air sebab dan memenuhi benar-bendang dan juga kampung-kampung. Dan
saya telah turun sendiri sebenarnya ke lapangan untuk melihat masalah ini, dan saya telah diiringi oleh pegawai daripada MADA, pekanan pada MADA, dan Muhammad sendiri juga ada ketika itu datang juga, dan mereka telah memberi jaminan bahawa telah ada pun satu perancangan, iaitu untuk mewujudkan satu bypass yang di dalam negeri Perlis ini, supaya air sungai dari Perlis, terutamanya yang sungai Lempuk itu, dia tidak akan bertembung dengan sungai daripada Kedah itu, dan dia akan terus menuju kepada ke bahagian ke laut lah. InsyaAllah saya dipahamkan peruntukan sebanyak 1.4 juta telah dirancang untuk membolehkan bypass ini dibina. InsyaAllah kalau boleh dalam tahun 2022 ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan Yang Berhormat Gua Sanji. Soalan. Tadi soalan tambahan kan? 15. Terima kasih. Soalan ni telah dijawab sekali sebab dah. Oh, tak perlulah. Silakan Yang Berhormat Senang. Soalan. Yang Berhormat Datuk Speaker, soalan saya soalan nombor 16. Terima kasih Yang Berhormat Senang, Yang Berhormat Speaker. Kerajaan komited dalam memastikan pelaksanaan projek-projek perumahan dilaksanakan demi bagi membolehkan rakyat mendiami ataupun memiliki rumah. Dalam hal ini, pihak swasta juga memainkan dalam melaksanakan hasrat kerajaan negeri ini. Antara pemaju yang beroperasi di negeri Perlis ialah ada 8 developer yang aktif di Perlis ini. Yang pertama, Encomas Sdn Bhd. Yang kedua, PZS Development Sdn Bhd. Yang ketiga, AMZ Development Sdn Bhd. Yang keempat, AIMA Development Sdn Bhd. Yang kelima, HDI Prima Development. Yang keenam, Vista Mulia Development Sdn Bhd. Yang ketujuh, Nectar Development Sdn Bhd. Seterusnya, Bumita Properties Sdn Bhd dan juga OIB Properties Sdn Bhd. Untuk soalan perincian rumah kos rendah dan rumah kos sederhana yang dibina mengikut tahun seperti berikut. Untuk makluman ya, rumah kos rendah ni bernilai kurang dari 80,000 ya, dan rumah kos sederhana ni bernilai antara 80 hingga 150,000. Itu dasar tanah negeri Perlis lah. Untuk tahun 2018, rumah kos sederhana berjumlah 15,400 unit. Untuk rumah kos rendah berjumlah 10,476 unit. Berjumlah 25,876 untuk tahun 2018. Bagi tahun 2019, rumah kos sederhana berjumlah 15,602 unit dan rumah kos rendah berjumlah 10,495 unit dan berjumlah semua 26,097 unit. Bagi tahun 2020, rumah kos sederhana berjumlah 15,795 dan rumah kos rendah berjumlah 10,555. Jumlah semua 26,350. Bagi tahun ini, tahun 2021 sehingga September, rumah kos sederhana berjumlah 15,928 dan juga rumah kos rendah berjumlah 10,578. Jumlah keseluruhan adalah 26,506 unit. Pada tahun 2021 sehingga suku tahun ketiga September tahun ini, sebanyak 104 unit rumah, yang ini 83 unit rumah kos sederhana dan 21 unit rumah kos rendah telah memulakan pembinaan di negeri Perlis. Sekian, terima kasih. Maknanya 80, Yang Berhormat Speaker, soalan tambahan. Data yang Berhormat beritahu awal tadi ni jumlah rumah. Dari segi pembinaan dia 83 unit lah. Pembinaan yang soalan saya dari segi pembinaan kan. Pembinaan rumah kos sederhana 83 dan rumah kos rendah berapa pembinaan dia tu. Sebab saya tengok agak ialah pemaju-pemaju terutama swasta ni, itulah kita kalau boleh kita kena ada dasar supaya jangan tinggal rumah kos rendah ni. Saya tengok banyak buat yang semi detached lah kalau banyakkannya di Perlis ni.
Terima kasih, Yang Speaker. Baik, terima kasih Yang Berhormat Senar. Untuk pengetahuan semualah, pada tahun ini kita telah pun membuat request for proposal actually untuk perumahan kos rendah dan juga dana. Jadi sekarang ni kita panggil kategori mampu milik lah, bukan lagi kos rendah, bukan sedana. Nilai dia sama. Jadi untuk itu pada bulan 5 itu kita telah pun memanggil ada 14 developer yang buat request for proposal untuk bina rumah mampu milik di Negeri Perlis. InsyaAllah dalam masa dekat ni insyaAllah kita akan award kepada developer yang telah pun bagi proposal untuk itu. Ada 6 tempat yang telah dikapasiti oleh kerajaan negeri untuk itu. Terima kasih. Soalan terakhir Yang Berhormat Indra Kayangan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan saya soalan nombor 17. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Indra Kayangan. Memorandum Persefahaman ataupun MOU transformasi dan kestabilan politik antara Kerajaan Persekutuan dan PH. Yang Berhormat Datuk Speaker, MOU ini terpakai di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat dan tidak terpakai di peringkat negeri sebenarnya. Walaupun saya ingin memaklumkan bahawa sebelum pun persefahaman ini ditandatangani di kalangan pihak kerajaan persekutuan dan juga pihak pembangkang khususnya PH, kerajaan negeri telah pun memulakan sebenarnya kerjasama dengan pihak parti-parti pembangkang yang ada di Perlis ini, dan khususnya dengan ahli yang berhormat di dalam Dewan Yang Mulia ini. Contoh, apabila kita berhadapan dengan pandemik di peringkat awal lagi, saya telah membuat suatu keputusan bahawa kita tidak akan membezakan atau menganaktirikan dari segi kita menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat yang terkesan akibat daripada pandemik di peringkat awal tersebut. Dan kerana itulah jumlah peruntukan yang sama rata telah diberikan kepada adun-adun kerajaan dan juga kepada adun-adun pembangkang. Dan pelaksanaannya itu memanglah kita menghadapi isu-isu tertentu yang akhirnya kita terpaksa membuat penyesuaian untuk memastikan supaya faedah itu diperolehi oleh rakyat di dalam yang tinggal dalam don-don yang berkenaan. Dan seperti mana saranan yang dilakukan oleh yang berhormat, iaitu untuk kerajaan negeri menyediakan peruntukan tahunan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang, dan itu kerajaan negeri telah pertimbangkan dan meluluskannya juga. Malah pada tahun ini pun, tahun 2021, semasa kita meluluskan bajet pada bulan 12 tahun 2020 dahulu, juga telah diberikan peruntukan kepada adun-adun pembangkang. Dan saya beri jaminan pada tahun untuk bajet tahun 2022 yang saya akan bentangkan pada hari ini, juga akan memberi peruntukan kepada yang berhormat daripada pembangkang, insyaAllah. Jadi bagi saya, walaupun kita tidak menandatangani apa-apa perjanjian di kalangan kita sebagai adun kerajaan dan adun bukan kerajaan, tetapi yang penting di sini kita bekerjasama di antara satu sama lain. Kerana kita tidak ada niat lain selain daripada untuk memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya
kepada rakyat. Itu niat kita dan insya-Allah ini kita lakukan. Dan kita harapkan rally yang berhormat daripada pembangkang juga dapat memberikan kerjasama insya-Allah. Dan tidak sahaja dengan apa yang telah pun kita masukkan di dalam bajet itu, yang tidak berbajet pun, yang secara ad hoc pun kita boleh tolong seperti mana saya sebutkan tadi yang berhormat daripada Sena. Permohonan pada beliau sendiri pun saya luluskan untuk dilakukan atau dilaksanakan di kawasan ataupun di DUN beliau, itu DUN Sena. Terima kasih Yang Amat Datuk Speaker. Soalan tambahan ya. Okey, saya nak tahu sajalah, kalau peruntukan diberikan untuk tahun hadapan, adakah ia akan sama dengan adun kerajaan? Untuk adun pembangkang, adakah akan sama dengan adun kerajaan? Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, tentulah berbeza sebab adun kerajaan ni semuanya memegang jawatan. Semua exco. Jadi sebagai exco, tentulah peruntukannya lebih berbanding dengan adun biasa. Jadi tak mungkin saya boleh mempertimbangkan peruntukan yang sama seperti mana yang diperolehi oleh adun kerajaan yang semuanya berstatus exco dengan Yang Berhormat yang tidak berstatus exco. Kalau Yang Berhormat inginkan peruntukan yang sama, marilah sama-sama kita duduk di sebelah sini semua dan kita boleh tambah lagi exco, dan Yang Berhormat juga akan mendapat peruntukan tambahan seperti mana yang diperoleh oleh anggota-anggota exco di pihak kerajaan ini insya-Allah. Terima kasih Yang Amat Datuk Speaker. Terima kasih atas tawaran. Ahli Yang Berhormat, semua soalan Yang Berhormat telah dijawab dengan baik sekali dan saya mendapati pihak kerajaan dapat memberi jawapan yang sangat baik berbanding dengan sebelum ini dan sangat-sangat menepati soalan-soalan. Tahniah diucapkan. Ahli Yang Berhormat, Dewan ditangguhkan sebentar dan akan disambung semula pada jam 11.15 pagi. Terima kasih.